Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik wa nusalli wa nusallim 'ala an-nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala kerana di kesempatan pada malam yang berbahagia ini kita dapat sama-sama menghidupkan malam-malam Ramadan, iaitu kita sudah berada pada malam yang ke-22 Ramadan. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita dapat meneruskan istiqamah kita dalam memastikan supaya Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam ni kuliah maghrib kita nak bincang oleh kerana masih lagi suasana yang berkaitan dengan 10 malam terakhir ini. Jadi saya ingat saya nak bincang tafsir surah Al-Qadar, kerana kita acap kali membaca surah Al-Qadar dalam solat kita. Jadi biarlah kita dapat memahami isi kandungan surah Al-Qadar itu dengan lebih terperinci berdasarkan kepada tafsiran-tafsiran yang dikemukakan oleh para ulama tafsir, seumpama Syekh Sya'rawi, seumpama Ibnu Kathir, Al-Hafiz Ibnu Kathir dan sebagainya. Dan moga-moga bila mana kita meneliti ayat surah Al-Qadar ini dengan lebih terperinci, insya-Allah lepas pada ni bila kita baca surah Al-Qadar, bukan sekadar kita nak faham apa itu Lailatul Qadar, tetapi kita nak faham isi kandungan surah Al-Qadar dengan lebih mendalam dan akan mendatangkan khusyuk kepada kita di dalam pelaksanaan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebelum kita nak bincang tentang tafsir surah Al-Qadar sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Sya'rawi, Ibnu Kathir dan juga Sa'di, pertama sekali surah Al-Qadar ni tuan-tuan, dia merupakan surah Makkiyah. Itu yang pertama. Surah Al-Qadar dia surah Makkiyah. Tadi dalam perjalanan datang ke sini saya dengar dalam radio disebut tentang surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Mekah. Sebenarnya definisi itu tak berapa tepat. Surah Makkiyah bukan surah yang diturunkan di Mekah, walaupun kebanyakan begitulah. Tetapi definisi yang lebih tepat, surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan sebelum hijrah. Itu. Manakala surah Madaniyah, surah yang diturunkan selepas hijrah, walaupun turun kat Mekah sekalipun. Dia panggil Madaniyah juga kalau turun selepas daripada hijrah. Jadi dia punya takrifnya itu bukan merujuk kepada tempat, tetapi merujuk kepada zaman dan waktu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dan sebelum itu, sebelum saya terlupa, macam biasalah, siapa-siapa yang mempunyai sebarang persoalan, anda boleh mengemukakan soalan kepada saya melalui WhatsApp ke talian 019-324-1364. Saya ulang sekali lagi, siapa-siapa yang ada soalan nak bertanya, anda boleh bertanya kepada saya melalui WhatsApp
ke talian 019 324 1364. Baik. Surah Al-Qadar merupakan surah yang ke-97 dalam tertib mushaf, dan dia diturunkan selepas surah Abasa wa Tawalla. Dinamakan surah Al-Qadar kerana kemuliaan, kebesaran kemuliaan malam tersebut, dan juga ia merujuk kepada malam penentuan. Dan isi kandungan surah Al-Qadar, ia membicarakan tentang Lailatul Qadar dan fadilat dia, kelebihannya, nak berbanding dengan hari-hari yang lain, malam-malam yang lain. Jadi dalam setahun ni, malam yang paling baik tuan-tuan, malam yang ada padanya Lailatul Qadar. Dalam 360 hari ini setahun, kalau ikut bulan Hijrah 356 hari, kalau ikut bulan Masihi 365 hari, dalam masa setahun ni, malam yang terbaik sepanjang tahun adalah malam Al-Qadar. Ini disebut sebagai Lailatul Qadar. Maka dengan sebab itu malam tersebut disebut sebagai malam kemuliaan, kerana pahala yang besar yang akan diperoleh bagi mereka yang menghidupkan malam yang penuh dengan keberkatan itu, iaitu digandakan selama 1000 bulan ataupun bersamaan dengan 83 tahun 3 bulan beribadah. Baik, sebab nuzul, sebab turun surah Al-Qadar, apa sebab dia? Daripada Mujahid berkata, Rasulullah SAW telah menceritakan kepada para sahabat tentang seorang laki-laki daripada Bani Israel yang mana dia berjuang di jalan Allah, angkat senjata di jalan Allah selama 1000 bulan. Maka sahabat Nabi bila dengar Nabi cerita begitu, mereka pun rasa kagum, takjub. Wih, 1000 bulan, 83 tahun berjihad, angkat senjata ni selama 1000 bulan. Maka Allah lepas pada itu, Allah Subhanahu wa taala pun turun surah Al-Qadar yang menyatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan yang mana lelaki Bani Israel itu berjuang. Maknanya malam tu lebih baik daripada waktu yang diperjuangkan oleh lelaki Bani Israel tersebut. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kemudian kita lihat lagi tentang bagaimana kedudukan surah Al-Qadar. Mengapa dinamakan malam Al-Qadar ni dengan nama Lailatul Qadar? Sebab apa malam tu disebut Lailatul Qadar? Maka disebut dalam tafsir Sa'di, dia kata Lailatul Qadar disebut dengan nama tersebut kerana pahala ganjaran yang disediakan oleh Allah pada malam tersebut sangat-sangat besar. Dan itu pertama. Yang kedua, kerana pada malam tersebut Allah telah mentakdirkan segala ketentuan para hambanya, rezekinya bagaimana, takdirnya macam mana, sampailah setahun sampai akan datang. Mana malam Al-Qadar tu, Lailatul Qadar tu ditetapkan rezeki kita banyak mana, kehidupan kita macam mana sampai tahun yang akan datang. Itu keadaan dia. Baik, tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sekarang ni kita nak tengok satu-satu maksud ayat daripada surah Al-Qadar, sebab kita dah faham dari sudut hafal, kita dah hafal. Cuma saya nak bincang tafsir daripada Syekh Sya'rawi. Syekh Sya'rawi ini antara ulama yang sangat hebat dalam bidang tafsir. Beliau orang Mesir. Dia baru je mati beberapa tahun lepas. Syekh Sya'rawi, dia cukup terkenal, Syekh Sya'rawi ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka kalau kita lihat Allah Ta'ala memulakan ayat, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata Allah, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Allah mulakan ayat dengan inna. Allah tak sebut inni. Inna ni apa? Inna a'tayna, inna anzalna. Inna ni maksudnya sesungguhnya kami.
Kata Syekh Sya'rawi, sebab apa Allah tak mula ayat ni dengan inni, sesungguhnya aku. Anzaltul Quran, aku yang turunkan Quran. Allah tak sebut begitu. Allah kata inna anzalna, sesungguhnya kami yang menurunkan Quran. Jadi Allah Ta'ala, tuan-tuan, sebenarnya kalau kita tengok dalam konteks bahasa Al-Quran, Allah menggunakan kami merujuk kepada sifat Allah Ta'ala yang sempurna, sifat keagungan dan kebesaran Allah. Allah sebut kami. Mana-mana ayat Quran yang Allah nak cerita kebesaran Allah, keagungan Allah, Allah akan sebut kami. Itu kita tengoklah. Tetapi apabila Allah menceritakan tentang zatnya, ataupun Allah nak supaya hamba-hambanya memperhambakan diri kepadanya, maka ketika itu Allah tak sebut kami. Allah tak sebut innana nahnullah, ada. Allah tak sebut begitu. Sesungguhnya kami Allah, Allah tak sebut. Sebaliknya Allah sebut apa? Innani anallah. Innani, sesungguhnya aku, anallah, akulah Allah. Kata Allah. Sebab apa? Sebab itu nak merujuk kepada zat Allah, dan juga nak merujuk kepada pengabdian hamba kepada Allah. Maka ketika itu Allah sebut aku. Sebab itu ringkasnya Allah sebut aku ni dalam ayat-ayat uluhiyah, ayat-ayat perhambaan. Tapi Allah sebut kami ni dalam ayat-ayat rububiyah, iaitu yang menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka dengan sebab itu Al-Quran Al-Karim dia telah membawa kepada kita satu manhaj yang jelas. Hatta dalam ayat Quran pun ada manhajnya. Kalau Allah sebut kami itu merujukkan apa? Sifat sempurna dan sifat agungnya Allah Ta'ala. Sebab itu Allah tak sebut inni anzaltuhu, dah. Allah sebut inna anzalna hu. Begitu. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah. Sebab apa? Sebab bila Allah sebut inna anzalnahu, sesungguhnya kamilah yang turunkan Quran, maka dia menghimpunkan sifat keagungan, kemuliaan dan segala sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sendiri kita boleh faham, tuan-tuan. Saya ingat saya ada program kuliah di Medan Mara, surau tingkat 11 ke tingkat berapa tak ingat dah, lama dulu. Mungkin 10-15 tahun lepas. Jadi saya ingat sampai sekarang. Dalam kuliah itu ada seorang bertanya, ni kuliah Zuhur. Dia kata, ustaz, sebab apa Allah sebut dalam Quran nahnu narzuqukum, kami yang memberi rezeki kepada kamu? Bukankah Allah itu asa, Allah itu satu? Sebab apa Allah sebut kami? Sebab tu dia kata, saya ikuti satu pengajian di satu tempat sebelah Johor. Dia kata ada guru ni dia sebut apa? Sebenarnya Allah bukan satu, tidak. Allah bukan satu. Sebab itu Allah sebut kami. Last sekali dia nak pergi kepada unsur Trinity Kristian. 3 dalam 1. Punca dia apa? Punca dia tak ada ilmu. Punca dia tak faham. Bila tak faham, tak ada ilmu, itu jadi macam tu. Diikut dan dia. Tuan-tuan, saya tengok orang hari ni, saya tak tahu lah. Dia tak rujuk Quran, dia tak rujuk hadis, dia fikir otak logik dia. Macam ada sehari 2 lepas, ada orang share dengan saya. Ada seorang ni dia sebut apa? Dia marah. Dia kata saya mendapat berita bahawa ada orang larang di rumah ada patung. Konon malaikat tak masuk. Dia kata tak logik langsung. Tak logik langsung. Kalau lagu tu lah, kalau rumah ada patung malaikat tak masuk, saya akan buat patung lagi banyak. Sebab apa? Sebab saya tak akan matilah malaikat maut tak masuk. Jadi saya pun senang lah, saya nak buat apa pun di rumah saya tak ada masalah lah. Sebab apa? Malaikat tulis kiri kanan dia tak masuk. Malaikat tak masuk. Tuan-tuan, dia guna logik dia tanpa merujuk kepada nas. Tuan-tuan, malaikat tak masuk rumah yang ada patung, ada anjing ni sabit dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Jangan main. Nabi kata la yadkhulul malaikah baitan fihi kalb wa su'awsura. Malaikat tak masuk rumah yang ada anjing ataupun ada patung.
Cumanya maksud malaikat tu semua malaikat ke? Tidak. Tu kena fahamlah, tu kena lihat pula syarah kepada hadis itu. Yang pertama itu hadis sahih, yang keduanya kena tengok syarah pula. Bukan semua malaikat tak masuk. Yang dimaksudkan tu dua kata para ulama. Pertama malaikat Jibril alaihi salam. Jibril kan diturun pada malam Al-Qadar kan. Lailatul Qadar dia turun lah. Makna kemuliaan Lailatul Qadar tu dia turun. Sedangkan tugas dia sebelum ni dibagi wahyu je. Dia ni Jibril alaihissalam ni dia level jumpa Nabi lah. Dia tak jumpa macam orang biasa macam kita ni. Level dia level tinggi, tapi dia tu kadang dia turun. Dia nak tengok hamba-hamba Allah Taala yang lain. Jadi tuan-tuan, malaikat yang tak masuk ni dua, satu Jibril, yang kedua malaikat rahmat. Para ulama syarah hadis tersebut dengan begitu clear. Malaikat ada pun malaikat maut, dia akan peduli kamu duduk macam mana pun, ada patung tak ada patung, kamu telan patung boleh masuk. Sebab apa? Tugas dia cabut nyawa. Malaikat kiraman katibin memang dia duduk tulis, tak masalah. Tentu saya nak ceritanya, orang kita kadang-kadang dia tak nak mengaji, dia berulasan pula tu public di khalayak ramai. Saya ajak orang fikir logik. Benda malaikat logik apa? Kalau kita nak fikir malaikat tu pun nak logik ke mana? Malaikat pun kita tak nampak. Nampak tak malaikat? Sebab itu ini dia balik kepada allazina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman kepada perkara ghaib. Saya ingat dulu saya tulis satu artikel tuan-tuan, anjing menurut perspektif Islam. Saya tulis artikel tu lama dah, disiarkan banyak medium, sama ada media sosial ataupun dalam majalah. Ada seorang dia tak puas hati, di email saya, dia kata, Ustaz, sebab apa you kata malaikat tak masuk rumah? I Muslim, I juga Muslim. I duk tengok orang Arab elok apa bela anjing. I sendiri bela di rumah ada 27 ekor Rottweiler, anjing Rottweiler. Hak besar. Saya kata kat dia, minta maaf lah, hak saya sebut ni bukan saya. Yang saya nyatakan ni hadis Nabi. Nabi yang sebut, hadis sahih, malaikat tak masuk rumah yang ada anjing, yang ada patung. Dia jawabnya mana? Lah malaikat nak masuk tak masuk itu ikut suka dia lah. Lah saya kata, ulang siaran. Bukan saya kata, Nabi kata. Kalau kamu tak percaya, mana kamu tak percaya pada hadis sahih, tak percaya pada Nabi SAW. Kau tak percaya pada Nabi, saya tak boleh kata apa. It's up to you. Pulang. Dia kata dalam Islam pun tak suruhlah kita abaikan anjing. Orang Melayu kita yang tak suka najis mughalazah kononnya. Sedangkan tak baca ke hadis, dia kata tak baca ke hadis seorang yang bagi minum air kepada anjing masuk syurga. Ni saya ni bela 27 ekor ni, lagilah peluang masuk syurga lebih cerah. Saya kata kat dia lagu ni, kena faham hadis. Hadis tu nak menunjukkan pada kita bukan suruh bela anjing. Dah. Hadis tu nak menunjukkan kepada kita bersifat rahmat terhadap haiwan. Hatta anjing sekalipun dia mughalazah, kita tak boleh nak bela dia, tapi dari sudut rahmat kita pada dia kena ada. Rahmat bagaimana? Kalau dia kelaparan, bagilah makan. Dia dahaga, macam kita dahaga, kita akan rasa kita dahaga kan? Dia pun dahaga, bagilah minum. Tak ada masalah. Macam kita tak makan babi, tiba-tiba babi main duk buat muka 10%, muka minta tolong, nak air, tuan-tuan nak bagi tak? Dengar babi rasa macam geli-geleman sikit lah. Rasa geli-geleman sikit. Tuan-tuan, maknanya sifat rahmat satu perkara. Kita tak boleh seksa haiwan, kita tak boleh zalim pada haiwan. Tetapi dalam hadis Nabi kata anjing bukan untuk dijadikan haiwan peliharaan macam pet animal, macam kita bela kucing, bukan. Tapi kalau nak jaga keselamatan, nak jaga kebun, itu boleh. Tapi kalau saja-saja buat duduk di rumah, pet animal macam tu, itu tak boleh. Pasal apa tak boleh? Wallahu a'lam. Dah Nabi larang. Bahkan dalam hadis menyatakan siapa yang bela anjing tanpa keperluan, saja-saja seronok-seronok aja, tanpa keperluan, maka dia akan hilang pahala setiap hari sebanyak 1 qirat. 1 qirat tuan-tuan, banyak tu. 1 qirat dia besar bukit. Tiap hari dia akan hilang pahala. Itu hadis Nabi SAW.
Ini ujian kepada kita. Jadi tuan-tuan, kita tak tahu hikmah dia apa. Cumanya saya baca kajian-kajian saintifik, maka menyatakan anjing ni, dia air liur dia ada satu bakteria yang menyebabkan banyak penyakit. Di Nusantara ni antara yang banyak kena penyakit anjing Filipino. Sebab apa? Sebab anjing sangat banyak di tempat mereka. Cuma kadang-kadang mereka tak revealkan benda tu. Dan bila kita tengok, oh patutlah pun. Kan Nabi kata, idza walagal qalb ina ahadikum, bila mana anjing jilat bekas kamu, falyaghsilhu sab'an, kena basuh dengan 7 kali, antaranya air tanah. Dan air tanah tu pula bila dibuat kajian mendapati air tanah itu adalah ejen untuk meneutralkan bakteria yang ada. Memusnahkan bakteria. Sehingga saya pernah jumpa tuan-tuan, ada seorang ni penggali kubur. Bukan Tok Adi dah. Dia bukan penggali kubur dah, tukang mandi jenazah. Silap. Tukang mandi jenazah. Dan biasa dia ni mandi jenazah ni, jenazah yang berat-berat. Jenazah mati kena bunuh, jenazah baru jumpa selepas 3 bulan. Jenis pembantu dia kalau ikut dia, memang muntah. Berapa kali ikut, berapa kali muntah. Dengan busuk dan dengan apa. Satu ketika tu dia kata dia dipanggil untuk menguruskan satu jenazah. Waktu tu orang panggil cepat. Dia pakai baju baru, elok baju macam baju batik gitu, baju baru. Orang panggil cepat. Nak balik tak ada, nak balik tukar baju. Dia pergi dengan baju tu Jadi dia kata lepas dia buat urus jenazah, apa bau, ya Allah, Allah Ta'ala saja tahu, busuk sangat. Dia balik rumah, dia rendam baju dia tu, rendam, angkat bau, tak boleh tahan. Bini dia pun muntah, anak dia pun muntah. Dia pun fikir macam mana nak buat ni. Dia pun bubuh lah klorok lah, bubuh soplan lah, bubuh lah macam-macam lah, pencuci macam-macam jenis, kuat harimau lah, macam-macam lah sekarang ni kan. Bubuh semua kan, dengan pewangi pun semua, kendam pula, angkat duk busuk situ, pakai muntah semua. Dia seorang tak muntah sebab dia biasa muntah. Dia pun mati kutu lah, 3 hari dah baju tu duk rendam, tak boleh buat apa, duk busuk situ lah. Nak buang sayang, baju baru, bukan kena apa pun kan, tak kena apa pun. Dia cuma gunakan baju tu pergi untuk uruskan jenazah, itu saja. Satu hari dia kata, wallahu alam, dia mimpi, dia kata, Allah nak bagi petunjuk kat dia. Dia mimpi satu malam, dia kata cuba try dekat dengan tanah, ayak tanah. Dia pun baru terfikir, ayak tanah, try tengok kok betul kan, nak percaya sangat pada mimpi tu. Tapi try bila kan, sabun tanah. Dia pun ambil ayak tanah, dia pun bancuh, kemudian dia pun rendam baju dia tu. Bila dia rendam, alhamdulillah hilang bau. Jadi maknanya di situ apa yang kita nampak hikmah. Tanah ni dia penyuci kan. Sebab tu kalau tak ada air ganti dengan tanah. Kita je nampak tanah tu kotor. Pada adat kita, baju kalau kena tanah kotor, tak boleh sembahyang. Apa kaitannya kena tanah sampai tak boleh sembahyang? Dia bukan najis. Boleh aja. Bahkan rupanya tanah itu dia boleh menghapuskan bakteria dan sebagainya. Sebab itu saya baca satu kajian tuan-tuan. Kajian orang buat. Kita ni buat kajian tak buat, tengok baca orang buat je dah. Dia orang ni ambil sampel tanah daripada tanah kubur. Nak tengok apakah kandungan bakteria virus yang paling banyak. Sebab orang hak dikebumikan, dimasuk kubur tu kan macam-macam penyakit. Kencing manis, kencing masam, kencing pahit, semua ada kat situ kan. Macam-macam bakteria ada. Nak tengok mana bakteria yang dominan. Maka bila ambil tanah ni, tanah kubur, masuk makmal, tiba-tiba didapati neutral, tak ada. Lalu akhirnya mereka dapat satu teori bahawa tanah itu mematikan bakteria. Subhanallah. Sebab tu tanah itu salah satu alat untuk bersuci dalam Islam. Dan kita pula memang kita daripada tanah, unsur tanah tu kita daripada unsur tanah. Sebab tu walaupun tanah dipijak-pijak itu nak menunjukkan tawaduknya, tetapi manfaat dia sangat-sangat besar. Api itu nampak macam hebat menjulang tinggi, tapi kalau silat akhir bulan tak jaga,
api itu dia boleh membakar keseluruhannya. Sebab itu iblis daripada api diperintahkan untuk sujud kepada Adam yang daripada tanah, yang iblis tak puas hati. Iblis tak puas hati, akhirnya dia engkar kepada Allah dan dia sanggup menjadi kufur untuk selama-lamanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Jadi Allah Ta'ala sebut anzalnahu, inna anzalnahu. Sesungguhnya kata Allah, kami turunkan. Hu tu merujuk kepada Al-Quran pada malam Al-Qadar. Baik. Dia sebenarnya kalau kita tengok, Allah Subhanahu wa taala telah menentukan waktu-waktu yang tertentu. Allah tentukan waktu solat yang tertentu. Allah tentukan waktu untuk diterima doa pada hari Jumaat, dan Allah tentukan hari yang terbaik hari Jumaat, dan Allah tentukan malam-malam yang terbaik malam Al-Qadar, dan Allah juga tentukan bulan yang terbaik adalah bulan Ramadan. Jadi adakah malam itu, malam Lailatul Qadar itu, dia mempunyai kemuliaan sebelum turunnya Quran, ataupun Allah yang pilih Quran untuk turun pada malam tersebut menyebabkan dia mempunyai kemuliaan? Persoalannya, adakah malam itu memang daripada asalnya mulia? Jawapannya, Allah yang memilih untuk dijadikan ia sebagai satu malam yang mulia dengan diturunkan Al-Quran padanya. Bila turun Al-Quran ni, maknanya ianya memberi kemuliaan. Dan Quran yang disebut dalam surah Al-Qadar adalah Quran yang diturunkan sekaligus. Sebab itu Allah menggunakan perkataan anzalnahu. Kataan anzalnahu tu tuan-tuan merujuk kepada Quran turun sekaligus. Jadi kita kena faham bahawa Quran ni turun dua peringkat. Satu peringkat daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia pada malam Al-Qadar sekaligus 30 juzuk. Kemudian sekali lagi turun daripada langit dunia turun kepada Nabi SAW dengan perantaraan Jibril alaihi salam. Itu juga berlaku pada bulan Ramadan. Berlaku pada bulan Ramadan. Cuma turun dekat Nabi itu Allah menggunakan perkataan nazalna. Nazalna tu makna apa? Turun sikit-sikit. Turun sikit-sikit. Sampailah 23 tahun. Sampailah 23 tahun turun kepada Nabi SAW. Baik, tuan-tuan, surah Al-Qadar kita tahu Allah sebut tentang turunnya Al-Quran pada malam Al-Qadar. Jadi malam Al-Qadar Allah bagi kemuliaan. Kemuliaan apa? Digandakan pahala sebanyak 1000 bulan. Macam mana kita nak kenal malam Al-Qadar itu betul-betulnya? Para ulama telah menyebut tentang beberapa tanda Lailatul Qadar yang berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Antaranya, langit pada waktu itu nampak macam lapang. Langit lapang, langit cerah. Dan udara pun dia panggil tak sejuk tak panas. Tak sejuk tak panas, sederhananya udara. Itu malam Al-Qadar. Tapi kalau kita duduk dalam masjid, kita tak tahu pasal apa. Sejuk memanjang aircon. Kita kata pasal apa? Sejuk aircon. Jadi kita tak tahu. Zaman dulu dia tak pakai aircon, so dia boleh rasa udara itu. Udara yang sederhana, panas pun tak, sejuk pun tak. Itu. Dan keesokan harinya, matahari bila dia terbit pada pagi itu, dia tidak terik. Cahayanya tidak terik. Dan diumpamakan seumpama bulan purnama. Bulan purnama kan tenang, dia punya cahaya tu nampak lembut. Macam itulah hari keesokannya selepas berlakunya Lailatul Qadar. Baik, itu disebut dalam hadis Nabi SAW. Dan Lailatul Qadar juga macam mana nak kenal ni? Malam tersebut malam yang tenang. Malam yang tenang. Hati kita pun rasa lega, lapang. Terutama bagi orang yang tak pernah tinggal ibadat malam, dia akan rasa sedikit perbezaan. Lazatnya beribadah berbeza daripada malam-malam yang lain. Tapi bagi kita hak selalu tinggal ni, lagi malas kita nak buat. Terbalik kan? Lagi malas kita rasa nak buat. Tetapi bagi orang yang familiar, yang dia jaga sungguh, dia akan rasa lain, dia akan rasa lazat. Sebab apa? Sebab malaikat-malaikat turun pada malam tersebut. Tanazzalul malaikatu warruh.
malaikat yang ramai turun pada malam itu. Ruh itu malaikat Jibril alaihi salam. Jangan kita pandai-pandai ambil pandangan-pandangan yang tak betul, macam yang diwar-warkan bahawa ruh-ruh turun pada bulan Ramadan. Tak ada nas yang menyatakan sedemikian. Bahkan saya duk cari juga nas yang duk kata bahawa bulan Ramadan ni seksa kubur direhatkan, macam nasyid apa semua kan. Saya duk cari nas, saya tak jumpa. Yang saya jumpa fatwa daripada Jordan yang difatwakan oleh guru saya, Syekh Dr. almarhum lah, Syekh Dr. Nuh Salman Al-Qudah, Qadhi Qudah Jordan. Bila orang tanya dia, bulan Ramadan betul ke kalau orang mati Ramadan tu maknanya dia pun selamat, dia tak kena soal jawab kubur, direhatkan apa semua? Dia kata berdasarkan hadis Nabi SAW yang umum, Nabi tak sebut pun yang kata Ramadan kata Ramadan, tapi hak Nabi sebut bagaimana bila mati seseorang dia masuk alam barzakh, dia akan menghadapi soal jawab. Lalu dia kata berdasarkan hadis umum itu, dan tidak ada pun pengkhususan hadis yang lain yang mengecualikan Ramadan tu tak kena soal jawab, maka oleh kerana itu dia berpandangan bahawa bulan Ramadan juga sama dengan bulan-bulan yang lain. Dalam konteks itu, ada orang dia kata, oh beruntunglah mati bulan Ramadan, beruntunglah dia tak kena azab kubur sampai bila-bila. Tengok juga mati macam mana. Kalau dia ni mati dalam masjid pukul 3 pagi pula, malam-malam 10 yang tak akhir ni pula, malam 27 pula, tak apalah kita kata, oh dia ni bagus lah kan. Tapi tengok-tengok balik lah, mati dalam masjid, tengah duk curi duit tabung masjid, terantuk kepala dekat besi tu mati. Orang kata bagusnya dia mati tengah iktikaf. Iktikaf apa duk curi duit masjid? Jadi apakah dia selamat? Tak, dia takkan selamat. Dia takkan selamat. Jadi dia kemuliaan itu bergantung kepada apa? Kepada orang yang beriman pada Allah. Kalau tak beriman dia tak jadi. Baik, itu malam Lailatul Qadar. Sebenarnya kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi ni, tak banyak sangat cerita tanda dia. Bahkan tanda ni agak sukar juga kita nak tentukan, sebab benda tenang ni benda fleksibel, benda yang subjektif, tenang. Susah kita nak ukur macam mana, kan? Jadi sebenarnya Lailatul Qadar ini yang orang duk sebut tentang tanda-tanda pokok sujud lah, cahaya lah, sampai ke langit lah, macam-macam, itu semua tidak sabit daripada hadis Nabi. Kalau orang kata itu pengalaman, mungkinlah kita boleh terimalah itu pengalaman orang. Tapi nak kata mesti berlaku seumpama itu, tidak. Jadi kalau kita menghidupkan 10 malam terakhir dengan elok-elok tuan-tuan, insya-Allah kita akan dapat Lailatul Qadar. Maka dengan sebab itu kita jangan tinggal. Apa benda yang kita jangan tinggal? Antaranya qiyam. Jangan tinggal qiyam Ramadan, solat tarawih jangan tinggal, kan? Kemudian tahajud, kita bangun sahur kita solat tahajud, itu yang pertama. Yang keduanya qiraatul Quran, jangan tinggal untuk malam-malam 10 ni. Kalau boleh qiraatul Quran, baca Quran satu malam kita baca 3 juzuk, 10 hari 30 juzuk boleh settle. Jadi khusus untuk 10 malam terakhir ni kita baca Quran. Yang ketiganya kita buat apa? Yang ketiganya, yang ketiganya adalah kita bersedekah, masuk tabung tuan-tuan. Contoh malam ni tuan-tuan masuk RM10 dalam tabung, tiba-tiba kena Lailatul Qadar malam ni. Bayangkan seolah-olah tuan-tuan tiap malam sampai 83 tahun tuan-tuan dah masuk tabung, walaupun masuk sekali ya, kan? Tapi seumpama pahala dapat tu macam tiap-tiap malam sampai 1000 bulan. RM8 nampak sikit, RM10 pahala besar. RM10 kali 700 kali ganda dah 7,000. Kali pula 70 bulan Ramadan dah berapa? 490,000. Mana itu pahala yang dapat. Mana kita bagi RM10 ya, kita dapat pahala lebih RM400,000, tapi dalam bentuk pahala. Kena Lailatul Qadar pula, tiap-tiap malam kita akan dapat sampai 83 tahun 3 bulan. Itu 3 yang jangan tinggal. Yang keempat tuan-tuan jangan tinggal doa. Sebab doa ni Nabi ajar khusus. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nabi doa ajar doa ni khusus kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kita banyak kan, sebab tu kalau kita rasa tenang sikit malam tu, lagi banyak kita baca doa ni. Sebab apa? Doa itu minta pengampunan Allah Taala. Kalau kita dapat pengampunan Allah, makna dapat syurga. Nak dapat bagi memang dapat syurga. Dan yang kelimanya apa dia? Iktikaf. Kita masuk masjid je, kita naik iktikaf. Walaupun kita tak naik iktikaf sepenuhnya sekarang ni musim Covid,
Tapi mana-mana ruang yang ada masuk masjid ya, jangan lupa untuk niat iktikaf. So 5 perkara itu insya-Allah kita buat. Tak kisahlah nampak tanda ke tak nampak tanda ke, kita akan dapat Lailatul Qadar insya-Allah. Wallahu alam. Dah masuk waktu isyak. Sekadar itulah sedikit perbincangan kita pada malam ini. Apa yang baik datang daripada Allah, salah-salah saya maaf sekian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.